ayat 53 surat Al-Anfal muka surat 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allah lam yakun ghayran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون
Ayat 53 ni Allah SWT bagi tahu qanun berkenaan dengan jatuh bangunnya satu-satu umat. Jatuh bangun satu-satu umat. Allah Taala bagi tahu dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Demikian itu Allah Taala bagi tahu sesungguhnya Allah SWT tidak mungkin akan ubah nikmat yang Allah SWT bagi pada mana-mana kaum sehingga dia ubah apa yang ada pada diri mereka, iaitu dengan mendustakan perintah-perintah Allah SWT. Ini janji Allah. Ini qanun ni mutarib, tetap sampai hari kiamat. Mana Allah Taala cerita Fir'aun nak bagi tahu pada orang Mekah nikmat tamkin yang Allah Taala bagi pada orang Mekah, jadi ketua Quraisy, jadi ketua orang Arab di Mekah. Itu satu nikmat daripada Allah SWT. Allah Taala bagi tahu Allah Taala tidak akan ubah. Allah Taala akan kekalkan nikmat ni. Nikmat jadi ketua, nikmat bagi kuasa. Allah Taala bagi tahu. Bila Allah Taala ubah, bila kaum tu ubah apa yang ada pada diri mereka, ubah dengan mendustakan, dengan mengkufuri nikmat. Ini qanun ni dia bukan untuk kita bagi tahu pada satu orang itu daripada dia tak ada nikmat kepada ada nikmat. Tak biasa orang-orang motivasi kan, dia target, dia bagi motivasi supaya pelajar-pelajar berubah atau supaya orang berubah ni. Allah Taala tak akan ubah kamu daripada kemiskinan, daripada selagi mana kamu tidak berubah. Tidak, ayat ni tidak maksud kita. Ayat ni dua kali lagi. Dari surah Nisa, dari surah Ar-Ra'd. Ayat ni Allah Taala beritahu. Dia ayat ni bukan individu ni mujtama'. Mujtama'. Mana-mana mujtama', mana-mana kaum yang Allah Taala bagi nikmat, bagi kuasa, bagi harta, bagi kemajuan, Allah Taala jamin Allah Taala tak akan ubah. Allah Taala tak akan ubah. Dia tengok tak akan ubah sedikit pun. Walam yakun, tengok biasanya dzalika bi anna Allah lam yakun, sepatut ada nun tu, lam yakun. Tapi Allah SWT dia tak mahzuf, lam tu bukan mahzuf, dia jadi jazam yang sebenarnya, lam yakun. Tapi Allah Taala nak bagi tahu tak berubah sedikit pun. Allah Taala tidak akan ubah sedikit pun. Apa pun nikmat yang kami bagi, yang Allah Taala bagi pada mana-mana kaum. Nikmat apa? Nikmat tamkin, nikmat kuasa. Allah tak kejatuh, sehingga dia mengubah apa yang ada di mana. Dia ubah fitrah dia, kufur dengan Allah SWT, kufur dengan nikmat Allah SWT ni. Bila dia ubah dalam media tu, bila mari penerangan daripada Rasul, daripada beri penerangan tentang Allah SWT, kufur, maka Allah Taala akan hapuskan nikmat. Wa anna Allah samiun alim. Allah Taala Maha mendengar, Maha mengetahui keadaan. Dan ini yang berlaku pada kaum Nuh, pada kaum Ad, kaum Samud ni kan, semua ni pembesar-pembesar, pemerintah-pemerintah yang menentang Allah dan Rasul. Allah Taala ubah belakang. Adapun daripada orang biasa nak naik ni, ni boleh jadi Allah Taala ubah, boleh jadi Allah Taala tak ubah. Itu tak terikat. Kalau tidak kita akan jadi hal. Nabi habis usaha sebahagian Nabi, tak ada orang ikut, tak berubah keadaan. Tak berubah keadaan masyarakat dia, keadaan agama. Sebab situ tak ada janji atau ujian daripada Allah SWT. Kalau tidak, kita akan qanun ni kita nak guna. Kita bagi tahu selagi mana kita tak berubah, Allah Taala tak akan ubah. Ni Allah Taala bagi tahu bila kaum, mana-mana kaum yang Allah Taala bagi kuasa, Allah Taala bagi harta, Allah Taala bagi dunia pada dia, Allah Taala jamin untuk dia taat perintah Allah SWT ni, Allah Taala tak akan ubah. Tak akan ubah. Sehingga dia ubah dengan dia mengkufuri nikmat. Dan ini konsisten. Allah Taala datangkan satu ayat dalam surah lepas ni. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan, surah An-Nahl. Allah bagi tahu. Allah Taala buat satu perumpamaan sebuah negeri. Qaryatan kanat aminah, sebuah negeri yang penuh keamanan, penuh dengan makanan, aman dan makanan, dua, makmur. Dalam Quran disebut benda besar-besar saja. Kita yang rasa benda tu tak ada apa, tapi bila Allah Taala sebut kan, Allah Taala bagi tahu negeri yang aman dia kena ada dua benda asal. Dua ni asal. Dia kena ada keamanan satu, dia kena ada makanan.
Kalau tak ada keamanan, negara itu tak boleh maju. Kalau aman ada, makanan tak boleh maju juga. Dah kita pergi Dubai, dah pagi dah, tengah hari dah, dah balik belakang. Mana maju mana nak maju lagu mana Dubai. Dah. Yang mesti ada makanan. Dah sebab tu Allah sebut. Allah Taala buat perumpamaan satu negeri yang penuh keamanan dan penuh dengan makanan. Fakafarat bi an'amillah. Lalu mereka kufur dengan nikmat Allah. Fa adzaqaha Allahu libasal ju'. Tengok Allah Taala ubah. Lalu kami timpakan dengan pakaian kelaparan dan juga ketakutan. Tak nak ke ubah. Sini bukan yang sama. Ni Allah Taala nak bagi tahu pada orang Islam baru nak naik. Dia bagi peringatan pada Quraisy, pada orang kafir. Ni keadaan Allah SWT. Kalau dia ubah, kufur dengan nikmat Allah, boleh saja. Mana negara tu akan jatuh. Negara tu akan jatuh. Sebab dia tidak ada bantuan daripada Allah SWT. Tunggu masa. Tunggu masa Allah Taala nak guna siapa-siapa untuk jatuhkan dia. Jatuhkan dia. Sebab tu negara-negara kafir ni dia tak amas, dia kufur dengan nikmat-nikmat Allah, nikmat paling besar sekali kira. Cuma bila kita masalah dulu, alik kita ni masalah. Kita pun kufur dengan nikmat Allah Taala juga. Bila-bila puasa pun kufur juga. Tumbik dah berita dah. Negeri paling bazir sekali sekarang. Bukan jatuh Kelantan. Tak pelih ke, perak gitulah. Tak paling buai makanan boleh puasa ni. Paling banyak sekali buai makanan. Ni bahayanya. Ni neraca dia. Dak Allah fakafarat bi an'amillah. Lalu kufur dengan nikmat Allah. Nikmat apa? Nikmat aman, nikmat makanan. Sanda negeri tu nak binasa ke tak? Rakyat dia ni dak kufur dengan nikmat Allah SWT. Allah nak ketimpakan azab. Sini Allah Taala bagi kada bi ali Firaun, seperti mana Firaun. Tak seperti mana apa yang berlaku pada Firaun dan juga pengikut dia. Walladzina minkum, dia begitu orang sebelum mereka, umat sebelum mereka, umat Nuh, umat Hud, umat Nabi Saleh. Tak kazzabu bi ayati rabbihim, lalu mereka mendustai ayat-ayat Allah SWT, perintah-perintah Allah SWT, kufur dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa ahlaknahum bi dzunubihim, lalu kami binasakan mereka. Tengok ni kanun Allah. Ayat ni bayan bagi ayat sebelum dia, penerang. Fa ahlakna, lalu kami binasakan mereka dengan sebab dosa-dosa mereka, dengan cara wa aghraqna ala fir'aun, kami tenggelamkan semua pengikut Firaun. Wa kullum kanu zalimin, semua tu yang Allah SWT bagi tahu. Allah Taala binasa tu bukan Allah Taala buat zalim, tapi kanu zalimin, mereka semua tu yang zalim belakang. Kemudian Allah Taala bagi tahu pada orang Islam ni daripada awal-awal lagi. Surah ni surah yang kedua tu kan. Tahun kedua Baqarah, kemudian Al-Anfal. Bagi tahu pada orang Islam konsep dalam perang, konsep dalam muamalah dengan orang kafir ni. Sebab tu jadi kita tengok asbab nuzul jadi penting ayat ni. Allah Taala bagi tu inna syarrad dawab indallah, sesungguhnya makhluk yang paling buruk di sisi Allah, makhluk yang paling buruk, yang melata, makhluk yang melata yang paling buruk di sisi Allah ni ialah alladzina kafaru, itu orang kafir, fahum la yu'minun, orang yang tidak beriman. Tidak beriman. Ini yang paling buruk. Nak tahu buruk tak buruk kan? Kalau kita tahu satu orang anak tak dibesar oleh kedua ibu bapa dia dengan penuh kasih sayang, disempurnakan segala nikmat, tiba-tiba tak mengaku pak, tak mengaku mak. Tak ke mana? Sebab tu Allah Taala sentiasa gandingkan tauhid pada Allah ataupun sembah Allah ni dengan ibu bapa. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan syirik dengan Allah, kemudian buat baik pada ibu bapa. Tak sekali supaya kita faham. Dan hari ni kita jumpa ayat Allah Taala bagi tahu sesungguhnya makhluk yang melata atas muka bumi yang paling buruk di sisi Allah apa dia? Dia tak beriman dengan Allah. Tak beriman dengan Allah. Allah bagi makan dia hari-hari, bagi kesihatan, tadbir dia, tak bagi mak, bagi anak, mudahkan kehidupan. Dia kufur dengan Allah. Dia terima kasih kepada benda lain. Tak bersyukur pada benda lain. Dia doa pada benda lain. Dekat Allah bagi rezeki pada dia. Allah bagi rezeki pada dia. Tengok betapa halimnya Allah, betapa sabarnya Allah SWT. Alladzina ahadta minhum. Ni Allah bagi. Siapa dia ni? Orang kafir mana paling Allah Taala benci sekali ni? Tak. Tamu Allah Taala bagi tu faham lah, mereka tidak beriman. Siapa dia ni? Jelas lagi. Alladzina ahadta minhum, orang yang mana buat perjanjian dengan kamu, kemudian senyap-senyap batalkan perjanjian itu. Dah atas meja, atas kertas buat perjanjian damai. Tak. Gapo dia? Kalau musuh serang kita sama-sama. Tak. Kalau kita kena serang musuh, dia membantu kita. Itu perjanjian.
dengan Nabi. Thumma yanquduna ahdahum fi kulli marratin wa hum la yataqun. Bila orang Islam kena serang, dia batalkan perjanjian. Tak secara senyap pula. Secara senyap pula. Allah nak bagi tahu. Ni orang paling teruk sekali. Wa hum la yataqun. Dan mereka ni tidak sikit abuk nak jaga hubungan ni. Fa imma tasqafannahum fil Allah Taala kata, bila kamu dapat kemenangan dalam peperangan, dia tangkap mereka. Tak fasyarrid bihim man khalfahum. Maka Allah Taala bagi tahu, hukumlah mereka dengan hukum yang berat sehingga menimbulkan ketakutan pada orang belakang mereka, supaya sepahan ni tak ada orang berani buat gini. Tak nasuh. Ini cara Allah SWT. Bila kamu dapat kemenangan, dapat menguasai mereka, dak hukumlah mereka dengan seteruk-teruknya sehingga lepas ni tak ada dah orang berani. Tak ada. Orang berani nak khianat. La'allahum yadhakkarun, mudah-mudahan dia dapat ambil pengajaran. Dan ni ini cara Khalid bin Walid ni. Tak masa sekarang. Atau kalau baca sirah sahabat kan tak? Khalid bin Walid ni. Masa dia sekarang bawa 36,000 lah bayar 200,000. Ada Arab-Arab sebelum ni duduk berpihak pada Islam kan? Tapi bila dengar Rom mai 200,000 kan tak? Dia ada suka tak nak lawan ni. Dia mula berlaku pengkhianatan. Tak? Mula khianat. Senyap-senyap jadi tali baru tu. Tak? Jadi Khalid bin Walid tahu. Tak? Khalid bin Walid buat kan? Kita halal lalu gigak lalu. Dia pergi. Dia gigak. Lelaki-lelaki tu dia panggil semua pala-pala mana Qabilah Haruk dekat-dekat, dia rasa ni nak berpaling tadah ni. Nak ada hubungan dengan Rom ni. Dia buat satu keadaan mana bawa, bila Abu Bakar tahu, Abu Bakar ingin balas. Tak. Dia mana dia tahu terlibat tu, dia pacung belakang, kemudian kepala tu dia buat masak. Dia masak daging tu, dia panggil belakang. Dia duk makan. Ni Khalid bin Walid. Dia panggil belakang ketua-ketua Qabilah Harab. Dia tengok, dia panggil. Buat kecil, dia panggil jamu makan. Kepala-kepala orang pergi anak tu belakang. Bahagia jadi umur api. Itu keadaan subhana dia tu. Abu Bakar bila tahu kan, Abu Bakar tegur lah dia. Tak boleh kan azab orang dengan api. Yang boleh azab orang dengan api ni Allah SWT. Tapi ni cara Khalid Walid ni. Dia memang dia tahu dah jiwa manusia ni. Dah ada perang, nak suruh orang pergi. Lepas tu, dia boleh gok dengan bebas. Tak perlu dah takut dengan orang yang nak khianat-khianat ni. Demo ni kalau tahu Khalid Walid ni takut belakang dah. Dengan nama dia takut dah. Tak berani dah. Dan dia tidak ada teragak-agak. Apa keputusan dia buat lagu. Dia tak cara dah. Khalid Walid. Sebab apa ni panduan daripada awal. Daripada ketika mana tahu keluar lagi. Allah Ta'ala bagi tahu pada para sahabat ni. La'allahum yadhakkarun, mudah-mudahan mereka dapat ambil pengajaran. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan. Bila kamu bimbang mereka kekhianat. Hala berjanji tapi kita bimbang jangan Allah kena khianat. Kita tak boleh nak baca situasi dia tu. Bila berlaku keadaan lagu ni, Allah Taala ajar pada orang Islam ni, fambith ilaihim ala sawa. Kamu ijtihad, tak usah terima. Tak usah terima perjanjian kamu. Bila kita bimbang dia ya Allah kan. Bila kata dan tentu dah sekali ada dalil bukti jugalah. Bukan sekadar kita tak tahu langsung, tapi kita dapat agak dah dia ni akan khianat ni orang lagu ni. Maka Allah Taala bagi tahu orang Islam ni kena fambith ilaihim ala sawa, kena jelas kepada mereka ni kami tak sedia. Biar masing-masing tahu kita ni perang, kita ni tak sedia. Allah Taala tak sedia orang Islam ni bila musuh ni tawar lagu tu, kita nak bijak. Kata dari sudut politik kan, bijak tak? Kita terima, lepas ni kita lipat dia malah. Nampak dia khianat, kita lipat ni. Kita khianat juga. Tak boleh. Kita tak boleh khianat. Orang Islam ni tak ada khianat. Orang Islam ni kena jelas kan. Buat kerja jelas. Tak. Ini dalam peperangan Islam. Kita tak terlibat dengan cara percaturan politik hatta pada zaman dulu. Zaman dulu ni perang biasa kita. Kita tawar ke pedam. Lepas ni kita lipat dia. Tak jumpa. Islam tak sih. Awal-awal lagi tu. Kalau serah tak boleh nak cekak, tak. Maka berijtihad. Kami tak sih. Kami tak sih laksana ke perdamaian gini. Biar musuh pun tahu kita bermusuh dengan dia. Islam tak sih. Musuh ingat kita ni teman dia, tiba-tiba kita pergi lipat dia, kita pergi serang dia. Tak sih ada lagu tu. Daripada pihak Islam ni tak sih ada. Innallaha la yuhibbul khainin. Sebab sesungguhnya Allah Taala tidak suka khianat. Tidak suka. Bukan khianat sama orang Islam. Khianat orang kafir pun tak suka. Ni sifat agama kita dah. Dia konsisten dalam apa-apa keadaan.
Dalam apa? Kan hatta dalam perai pun, dalam perai dari sudut buat berjanji dalam perai ngoti, perai ketika mana duk perai sungguh ni memanglah kena bijak. Mana boleh jujur dak. Dak kawan temarah nak kat tangan kan. Dak pok kat kok. Mana boleh jujur gitu. Dak ikut dah situ. Situ memang dalam masa peperangan berlaku tu memang kena guna helah, semua boleh guna, tak ada masalah. Tak, kita walau sikit dah ramah, itu memanglah strategi perang. Itu tidak ada masalah. Ni masalah perjanjian, damai ni, yang mana kita tanda tangan. Dalam ni tak boleh ada khianat, tak boleh ada. Sebab dia berkait dengan imej agama. Tak boleh ada. Sebab Allah Taala tidak suka khianat. Wala yahsabanna alladhina kafaru sabaku innahum la. Janganlah orang kafir menyangka bahawa mereka dapat mengalahkan kami. Innahum la yu'jizun. Sesungguhnya mereka tidak mampu untuk lawan sebenarnya. Sebab bersama orang Islam ni ada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu baru mari ayat 60 orang siapa? Ayat kemudian wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Wahai orang Islam, Allah bagi tahu, buatlah persiapan untuk berhadapan dengan orang kafir ni. Mengikut kemampuan kamu. Buat persiapan ke mana? Min quwwatin. Bina kekuatan. Bina kekuatan tentera. Bina kekuatan tentera. Kekuatan pertahanan, kekuatan tentera berkuda, semualah. Dalam hadis Nabi bagi penerangan. Kekuatan apa dia? Kekuatan panah. Kekuatan perang sebenar, kekuatan panah. Dapat bunuh musuh daripada jauh. Turhibu Nabi, tujuan dia supaya untuk menakutkan musuh. Untuk menakutkan musuh dengan mereka tahu bahawa orang Islam ni ada kekuatan tentera. So bina kekuatan tentera. Untuk menakutkan dengan kekuatan yang kita ada tu, musuh Allah dan musuh kamu. Begitu juga untuk menakutkan juga wa akharina min dunihim. Ada lagi lain, dua kumpulan lagi. Tak, yang belum zahir lagi ni. Masa ni siapa dia ni? Rom dan Parsi. Rom dan Parsi. Rom dan Parsi tu dia tengah kumpul maklumat tu lagu mana ni? Orang baru ni, baru nak naik. Allah Taala begitu. La ta'lamunahumullah ya'lamuhum. Kamu tak tahu tentang mereka, Allah Taala tahu dah. Allah Taala sudah tahu dah. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah. Apa saja yang kamu infak di jalan Allah, Allah Taala akan sempurnakan dan Allah Taala tidak akan buat zalim sedikit pun. Tapi wa in janahu lis-salmi fajnah laha. Sekiranya mereka datang dengan penuh kejujuran dak untuk apa dia? Meminta perdamaian. Ni. Tasib perang. Tak, tasib perang kita. Dengan Allah Taala gunakan wa in janahu, dengan merendahkan diri. Mana mari itu dengan apa dah? Dengan rendahkan diri, dengan menunjukkan keikhlasan. Tengok, Allah Taala guna janah. Janah ni biasa sayap. Wa in janahu, sekiranya mereka merendahkan sayap mereka ni untuk main, dia condong, tak? Condong. Ni uslub bahasa Arab. Maknanya bila mereka ni merendahkan diri ni untuk menyatakan perdamaian, maka Allah Taala kata fajnah laha. Maka kamu pun kena merendahkan diri juga. Kalau sebut perdamaian ni, orang Islam ni nombor satu, dia kena terima. Dia kena terima. Tak, kalau kita tengok tak ada dah. Kita tak boleh buat alasan ada khianat ke, ada sebab-sebab tu. Dia kena jelas lagu tu lah. Kalau tak ada alasan, maka fajnah laha, Allah Taala beritahu. Terimalah perdamaian dia tu dengan kamu rendah diri juga. Lepas tu kalau berlaku pengkhianatan tu, wa tawakkal 'ala Allah ni. Ni orang Islam dia ada konsep ni. Mana besar ni kan. Sebab tu dari semua, dari ibadat kau kita ada ni, mana tawakal pada Allah SWT. Tak, kita buat ambil asbab ke apa? Tak. Buat tawakal pada Allah, kita ada tawakal. Tak. Tawakal. Dalam perang pun ada tawakal. Dalam ibadat pun ada tawakal. Tak. Dalam tunaikan perintah Allah semua. Ini konsep. Tawakkal 'ala Allah, innahu was-sami'ul 'alim. Sesungguhnya Allah Taala Maha mendengar, Maha mengetahui. Wa in yuridu an yakhda'uka, sekiranya mereka ingin khianat kamu, dak buat lolok mari nampak ikhlas gini. Allah Taala sudah ambil tanggungjawab. Fa inna hasbakallah, cukuplah Allah. Tengok, Allah nak menjamin tak, kita ada Allah. Kita bukan mata-mata pijakkan kita. Tak, dia yang nak baikkan kita. Tak, berapa nak lipat kita. Tak perlu takut. Tapi kenalah ada, kita kenalah jelas. Tak, janganlah siapa dah tahu dah maklumat, dah ada dah spy kita ayat dia ni, dah buat sekongkol dengan dia ni. Kita pergi baik juga, mana boleh. Bukan terlampau naik orang Islam ni. Tak. Ini kita tak ada bukti tunjuk bahawa dia ni khianat, tak baik dengan musuh kita. Maka teruskan, tak bina hubungan, bertawakal kepada Allah. Kalau mereka nak khianat juga, Allah Taala bagi tahu, maka Allah ada. Fa inna hasbakallah
Walladhi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dialah yang akan main peranan. Allah lah sebenarnya yang datangkan bantuan dan kepada semua orang, khususnya bil mu'minin. Wa allafa baina qulubihim. Dia tengok Allah yang menyatukan hati mereka. Hati-hati. Lau anfaqta ma fil ardi, kalau kamu infakkan apa yang ada di atas muka bumi semua ni untuk menyatukan hati manusia ni, tak, Allah Taala kata nescaya kamu tidak mampu untuk menyatukan. Yang menyatukan hati manusia ni apa? Walakin Allah yang menyatukan. Allah yang menyatukan. Innahu azizun hakim. Sebab apa? Hati manusia ni Allah yang genggam. Tak, manusia itu sendiri tak boleh nak kuasai. Tak, kita pun tak boleh nak kuasai hati kita. Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayuhan nabi, mun khitab pada nabi. Wahai nabi, hasbukallah. Tengok, cukuplah Allah. Kamu kena rasa cukup dengan Allah. Dan juga wa manittaba'aka minal mu'minin. Begitu juga orang mukmin yang ikut kamu pun kena rasa cukup dengan Allah juga. Kamu kena rasa cukup dengan Allah. Orang mukmin yang ikut kamu pun kena rasa cukup dengan Allah. Tapi kena buat persiapan dulu. Tak, buat persiapan. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, haridil mu'minina al-qital. Tak, bagilah semangat pada orang mukmin untuk jual, untuk perang. In yakum minkum 20, ni peringkat awal. In yakum minkum 20 sabirun yaghlimun. Kalau mu ada 20 orang dapat mengalahkan 200. 20 orang 200. Berapa orang seorang? Tak. In yakum minkum 20 sabirun. 20 orang yang sabar boleh mengalahkan pasukan musuh 200. 20 lawan 200. Tak. Ini Khalid bin Walid. Sebab tu kita kata ayat ni bukan mansuh, tak mansuh. Masa lawan Rom tu begitu kat ada orang Islam. 36,000 lawan 200,000. Dia bukan lawan sekaligus. Tak, Khalid Walid bawa 200 lawan 2,000. 200 lawan 2,000. Tak. Sekali pasukan gerak tu. Tak. In yakum minkum mi'atun yaghlibu alfan. Sekiranya kamu ada 100 dapat mengalahkan 1,000 di kalangan orang kafir. Sebab apa? Annahum qaumun la yafqahun, kerana mereka tu kaum yang tidak faham hakikat kehidupan. Tak. Al-an Allah Taala bagi tahu sekarang ni, ini peringkat awal. Tak. Dia situasi sebab tu kita kata bukan maksud sebenarnya mengikut keadaan. Bukan. Mana yang ni kalau kita ada 20 orang, 200 orang mari, tak boleh lari. Lari tu dah susah. Itu peringkat awal. Ataupun bila berlaku situasi tertentu lah. Tak. Keadaan orang Islam lagu mana. Tak. Mana 20 orang tu kalau ada musuh 200 tak boleh lari. Dia kena bertahan. Tak. Lawan juga. Kalau 100 lawan 1,000 tak boleh lari. Tak boleh lari. Al-an khafafallahu. Sekarang ni Allah Taala dak ringankan untuk kamu. Sebab apa? Allah Taala tahu kamu ni lemah. Fa in yakum minkum mi'ah, Allah Taala sekiranya kamu ada 100 orang, dak, maka kamu yaghlibu mi'atain, maka kamu boleh lawan 200 orang. 100 lawan 200. Tak ada 100,000 ni 100 200. Tak. 100 lawan 200. Mana seorang lawan 2 orang. Wa in yakum minkum alfun yaghlibu alfain. Sekiranya kamu 1,000, maka kamu dapat mengalahkan 2,000 orang. Semua ni biiznillah, dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin. Allah Taala bersama dengan orang yang sabar. Maka nabiin an yakuna lahu asra hatta yuskina fil ard. Tak, ni Allah Taala tunggu ayat untuk tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan apa dia? Tawanan badan. Sebenarnya panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan gaduh ambil tawanan lagi. Mula perang ni Allah Subhanahu Wa Taala nak Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sahabat generasi pertama ni dah, bila dia musuh kan hapus belakang dia. Nak suruh musuh pergi, nak suruh ajar lagu tu. Tak, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sifat rahim Nabi tak terima cadangan. Tak berkenaan dengan tawanan badan ni tak boleh ditebuh. Sebab Allah kata makan ni Nabi, tidak patut bagi seorang Nabi memiliki sekarang ni tawanan perang sehinggalah yuskhina fil ard, sehingga sepatutnya dia jual sungguh perang dalam di atas muka bumi dengan sungguh-sungguh dulu. Tak, dengan sungguh-sungguh. Allah kata turiduna aradad dunya, tak, kamu nak dunia ke? Wallahu yuridul akhirah. Sedangkan Allah SWT ingin akhirat. Wallahu azizun hakim. Allah Taala Maha perkasa, Maha bijaksana. Laula kitabun min Allah, kalulah tidak kerana ketentuan daripada kita Allah, nescaya Allah SWT akan hukum kamu. Tak, silap kamu ni. Fakulu mimma ghanimtum. Oleh kerana itu Allah Taala maafkan ini. Dan Allah Taala bagi tahu makanlah daripada apa yang kamu dapat daripada ghanimah ini halalan thayyiban. Wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah, innallaha ghafurur rahim. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, kul, katakanlah kepada orang yang berada di tangan kamu di kalangan tawanan,
in ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum. Sekiranya Allah Taala tahu dalam hati kamu ada kebaikan, dan yu'tikum khairan, nasya Allah Taala akan bagi pada kamu kebaikan, iaitu bagi iman. Daripada apa yang dia ambil daripada kamu, iaitu tebusan, dan Allah Taala boleh ampunkan kamu. Ini tawaran dia. Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun, Maha Pengasih. Wa yuridu khiyanataka, sekiranya mereka ni lepas mereka tebuh diri mereka dan kemudian khianat pula, Allah Taala kata wa yuridu khiyanatan, sekiranya mereka ingin khianat pada kamu, sesungguhnya mereka pun bernipu khianat daripada Allah. Tidak mahu jadi hamba Allah, tak masuk Islam, tak terima, bahkan mari nak pergi dengan apa dia? Suruh Allah. Maka Allah SWT bagi sekiranya mereka nak khianat pada kamu, maka mereka telah khianat sebelum ni. Allah fa'amkana minhum, Allah Taala telah bagi kamu peluang untuk tangkap mereka. Wallahu alimun hakim, Allah Taala tahu dan bijaksana. Innal ladzina amanu, kemudian Allah Taala bagi tahu ini sifat orang mukmin. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, wahajadu wajahadu, berhijrah dan berjuang di jalan Allah dengan harta mereka dan diri mereka fi sabilillah. Dan juga walladzina awwa nasr, dan orang yang mana bantu, bagi bantuan, orang tempatan pula, orang ansar pula, bagi sediakan penempatan dan menolong orang muhajirin ni. Ulaika ba'duhum awliya, itulah mereka yang mana sebahagian daripada mereka ni teman pada sebahagian yang lain, wala muhajirin dengan ansar. Walladzina amanu, dan ada pun orang yang mana beriman tapi tidak hijrah, duduk di Mekah. Malakum min walayatihim min syai', dan tidak ada bagi kamu daripada mereka tu sebarang wilayah, sebarang apa dia? Takluk. Dari sudut wala tu. Mana orang Islam tidak bertanggungjawab terhadap apa yang berlaku pada mereka. Orang Islam yang tidak hijrah di Mekah tu, sehinggalah dia hijrah meninggalkan Mekah. Ni hok boleh lah, hok talih tu, walaupun kanak-kanak, wanita-wanita, orang tua tu yang Islam di Mekah tu, waktu tetap kita kena walak dengan dia, mana kita kena ambil tahu hal dia. Wa in istansarukum fid din, tapi sekiranya mereka minta bantuan dalam urusan berkait dengan agama, maka wajib ke atas kamu bagi pertolongan. Kena tolong. Lagu mana? Ni kita tak ada ni. Apa yang berlaku di Syria, apa yang berlaku di Iraq, Rohingya, kita dirosak oleh sistem kehidupan kita sekarang ni, menyebabkan kita tak ada rasa. Sebenarnya kita kena walak orang Islam ni, walak dengan orang Islam. Orang Islam Nabi gamalkan jasadil wahid, seperti mana satu jasad. Kalau kita tak ada perasaan ni, kita bermasalah lagi. Kita bukan mukmin yang sebenar lagi. Kita bukan dipisahkan dengan bodoh-bodoh yang dibuat oleh orang kafir sekarang ni. Kita tak ada bodoh, kita semua orang ucap la ilaha illallah ni saudara kita belakang. Kita dipisahkan ni sehingga tak ada ihsas tu jadi hilang gitu. Tak ada bukan pak kita, bukan orang kita. Bahaya. Ni orang kita belakang. Sebab tu kalau kita kembali pada asal, dia akan wujud sebenar. Sebab tu kita orang kita ni ucap la ilaha illallah, kiblat kita, nabi-nabi kita ni orang kita belakang. Dia akan besar lagi. Ini Quran ajar kita, ini sunnah Nabi ajar kita. Dan ini yang ada pada diri para sahabat, zaman-zaman salafus salih kita, hujung-hujung dunia pun mana-mana orang dizalimi orang Islam, wanita-wanita terus dia ambil tindakan lalu. Orang tak ada situ. Sebab apa? Nilai izzah pada orang tu kerana agama. Sebab setiap orang pandai, orang Islam mungkin kerana kedudukan dia, mungkin kerana harta dia. Pandai orang Islam ni dengan nilai Islam dia tu sendiri. Ni Allah Taala bagi. Sekarang mereka minta bantuan daripada kamu, maka kamu kena tolong. Wajib ke atas kamu bagi pertolongan. Kecuali mereka berada dalam satu kaum yang mana buat perjanjian dengan kamu, buat perjanjian damai. Tak lihat ke apa? Sebab Nabi bila Hudaibiyah berlaku, tak? Anak Suhail, kepada Abu Jandal, anak dia sendiri itu masih Islam, dia tak Islam. Dia suruh kan, dia kena seksa kan dia. Nabi tak lihat ke apa? Bila kita sudah buat perjanjian, gapo-gapo kita lihat ke apa dah. Tapi kita boleh bebas masuk negara dia. Bebas masuk negara dia pun bebas masuk negara Islam. Jadi mana Allah, kecuali kaum yang mana di antara kamu buat perjanjian. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Taala tahu belaka apa yang kamu buat. Walladzina kafaru ba'dhum awliya, sesungguhnya Allah Taala bagi tahu orang kafir ni mereka lah walak sama-sama mereka. Allah, begini Allah Taala nak ayat. Sesuatu kita faham. Orang mukmin ni walak dia sama-sama orang mukmin. Ni kita habis. Oleh tak boleh orang kafir buat baik sikit, walak lalu tinggal orang mukmin. Fahmulah jadi heran.
Mula buat kenyataan-kenyataan dah. Orang kafir hok jujur dah. Mana molek dengan orang mukmin hok khianat gini. Habis. Dia stand dia tu salah dah. Dah. Kita ada memang orang Islam ni bukan semua baik sebab tu, tapi pertama yang kita kena faham, ini orang yang mana lebih benih orang Islam ni, walaupun dia lagu mana pun, iman dia tu lebih bernilai daripada segala-gala dah. Kita kena pandai dengan iman dia. Masalah dia gapo dia? Khianat ke gapo ke? Waktu kita kena islah dia. Kita kena islah sama-sama, kita kena baiki. Tak. Ni bila buat kenyataan lagi ni nak menggambarkan bahawa sebenarnya tak ada beza orang Islam kafir. Bahkan orang Islam, orang kafir mana jujur lebih baik. Bahaya. Dia akan jadi lagu tu. Dia nak canggah ayat Allah SWT, dia akan jadi lagu tu. Sedangkan Allah SWT duduk tanda kita ni tak. Walak sama-sama orang Islam. Orang Islam kan. Tak. Orang kafir dia mari bina orang Islam ni kan ada kepentingan ya. Kerana ada kepentingan. Dan kita terlampau naif dah. Tak. Pandai orang kafir dengan jujur. Tak. Pandai sama kita dengan curiga. Ni jadi masalah. Jadi masalah nak bina lagu mana? Dia bukan lagu tu. Tak. Sepatutnya bila tengok kepada masalah berlaku sama-sama Islam, kita fikir sebab tu amal ma'ruf nahi munkar kena hidup. Tak. Kita didik. Tak. Pandai. Tak. Orang kita ni tak lagu mana nak tarbiyah. Lagu mana nak tarbiyah. Di situ dulu. Lagu ni nak bina kekuatan. Kalau kita duk stand kita pun dak kawan baik dengan orang kafir lah. Dak baik dengan dak main lagu tu. Kita dak beragi ni dah. Kita bina sosok. Dak bina. Buat ke dulu orang kita ni. Sebab tu Nabi SAW kan bina sahabat dulu kan, bina Muhajir dengan Ansar, mempersaudara kan, nak bina sehingga mereka ni jadi macam adik-beradik, sehingga mereka mewarisi harta pusaka. Kerana Allah Ta'ala batalkan. Allah Ta'ala bagi walladzina kafaru. Sesungguhnya orang kafir ni, mereka ni hanya walak sama mereka sebenarnya. Mereka tak walak dengan orang Islam. Illa tafa'alu, Allah Ta'ala ni sambungan dengan ayat sebelum ni belakang. Kalau kamu tak buat seperti mana Allah Ta'ala kata daripada awal surah ni Allah Ta'ala kata takun fitnatun fil ard, maka akan jadi fitnah di atas muka bumi dan fasadun kabir. Illa tafa'alu tu kena baca sebelum ni belakang ni. Sekiranya kamu tak buat, Allah Ta'ala royak tu. Allah Ta'ala royak daripada awal surah ni kalau kita baca. Tak. Kalau kamu tak buat lagu tu, kalau kamu tak buat persiapan orang Islam, tak bina kekuatan orang Islam, tidak walak sama-sama Islam, tidak tawakal pada Allah, tidak ikut panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak walak sama-sama Islam, maka akan jadi fitnah yang besar di atas muka bumi ni, dan wa fasadun kabir. Walladzina amanu, sekali lagi beritahu, ada pun orang mukmin ni dia hijrah kemudian dia berjihad di jalan Allah, dia walladzina awaw wa nasaru, dia juga orang mukmin yang mana orang tempatan pula ni, orang yang mana hijrah, dia orang ni bagi nusrah. Ada orang mukmin sebahagian lagi dia sediakan pendapatan dan dia bantu orang mukmin. Ulaika humul mu'minuna haqqan, itulah orang mukmin yang sebenar-benar. Dia kena ada hijrah, dia kena ada nusrah, barulah jadi mukmin yang sebenar-benar. Lahum maghfiratun wa rizqun karim, bagi mereka keampunan dan juga rezeki yang mulia. Walladzina amanu min ba'd, ada pun orang mana beriman selepas tu, selepas kemudian dia hijrah, kemudian berjihad bersama dengan kamu, maka faulaika, itulah orang yang mana sama dengan kamu. Wa ulul arham ba'dhum, ini ayat Allah SWT batalkan dalam surah berkenaan dengan harta pusaka. Wa ulul arham ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitab, sesungguhnya kaum kerabat ni, kaum persaudaraan yang ada hubungan silaturahim ni, sebahagian mereka pada sebahagian lain lebih utama daripada orang lain dalam kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita buat baik, kita mula hijrah, Nabi atur je lah hak ni duduk dengan hak ni. Tapi bila dah Islam sudah berkembang dah ada anak beranak masing-masing dah, maka Allah SWT bagi tu fitrah manusia yang Allah Ta'ala bina atas dia ni. Satu orang itu nak bina kebaikan, nak bina hubungan amal, siapa dia kena mula? Kaum kerabat dia dulu. Ibu bapa, adik-beradik, pak saudara, mak saudara. Ni kedudukan yang Allah Ta'ala atur untuk kita mula bina hubungan sama manusia ni. Dari mana dulu? Cara Allah, dalam kitab Allah SWT, innallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah SWT tentang segala sesuatu maha mengetahui. Bersambung dari surah At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda, waj'al akhiratana khairan. Radina billahi wa bil islam, bi Muhammad nabiyyi rasulullah.